isteri dan anak-anak semua, maka kita terpaksa berhijrah. Siapa? Baginda. Siapa? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib. Sebab apa? Sebab kalau duduk kat Mekah lagi, maka Islam tidak akan sampai pada kita sekarang. Kalau Nabi tak berhijrah pada waktu dulu meninggalkan rumah, maka Islam tidak akan kita kecapi pada sekarang. Sebab apa? Nabi akan dibunuh. Malah pada waktu malam hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, memang rumah Nabi telah dikepung oleh beberapa orang, dikatakan berbelas-belas orang daripada apa? Daripada kalangan pemuda. Setiap kaum ada wakilnya. Akan apa? Akan membunuh kalau baginda keluar daripada rumah. Tetapi hebatnya baginda sebelum keluar diwahyukan oleh Allah. Nak keluar rumah, baca surah Yasin ayat berapa, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak? Ayat ni, tuan-tuan, saya biasa guna jugalah kalau jumpa polis ni, tuan-tuan. Polis korban. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kantoi lah keluar kan. Cerita benda ni kat depan polis habis lah. Tapi saya bukan di bidang saja je, dia gemuruh je, dia tak ada apa-apa pun. Kita pakai elok je. Biasanya saya kalau bawa kereta, tiba-tiba bertemu polis, tuan lagi-lagi kalau bawa balik kuliah, dia tak ada lah cakap apa-apa kan. Tengok ustaz pakai kopior ni, pakai sepan ni, tak kan bau tiba balik gelap tu lah kan. Tapi walaupun keadaan dalam kita baik manapun, kita dibolehkan dan diharuskan untuk membaca ayat tu. Supaya apa? Bukan setakat kita nak berhadapan dengan polis, tetapi kalau kita berhadapan dengan apa-apa kecaman ataupun keselamatan diri kita, maka kita diharuskan untuk membaca ayat tu. Maka Nabi keluar rumah, Nabi bacakan ayat itu, tiupkan pada satu genggam yang pasir Nabi bawa dan diletakkan atas kepala-kepala, ditiupkan atas kepala-kepala kafir-kafir musyrikin Mekah pada ketika itu, dan mereka terus tertidur. Tapi setakat kita tengok polis tak ada tertidur lagi lah. Mungkin tak menjawab lagi lah. Tapi setakat ini alhamdulillah menjawab lah ayat tu. Baik. Itu di antara, walaupun terpaksa meninggalkan Nabi ni dah ada rumah, tuan-tuan, dah ada keluarga, tetapi terpaksa meninggalkan rumahnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya, wahai Nabi, wahai baginda, bila kita nak bergerak ni, waktu tu sahabat dah ada bergerak. Kalau tuan-tuan baca sejarah, di antara sahabat yang pertama berhijrah iaitu Abu Salamah. Abu Salamah nama dia. Isteri dia Ummu Salamah. Abu Salamah di antara sahabat yang pertama berhijrah pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu dia nak berhijrah, tuan-tuan, dia dikatakan dia berhijrah pada 1 Muharram. Itu yang katakan permulaan bulan Muharram, yang ditetapkan juga oleh pada waktu zaman Sayyidina Umar. Keluarnya Abu Salamah ni, tuan-tuan, dengan isteri dan anak-anak. Pada asalnya plan dia nak keluar dengan berhijrah ke Madinah. Nak keluar je, tiba-tiba ditahan oleh kaumnya. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi berhijrah ke Madinah lah. Tak boleh. Hang nak pergi seorang-seorang. Suami isteri kamu, anak kamu adalah daripada kaum kami. Jadi dia terpaksa tinggal sini. Tak boleh bawa anak, tak boleh bawa isteri. Nak pergi hijrah, nak bawa Islam, pergi seorang-seorang. Maka Abu Salamah dengan rela hati dan terpaksa rela meninggalkan isteri, meninggalkan anaknya, di bawah apa? Di bawah jajahan dan di bawah taklukan ataupun jagaan ahli kaumnya pada ketika itu. Kaum dia tak bagi, kecuali kalau anak pergi seorang-seorang. Jadi dia paksa meninggalkan isteri dan anaknya pada ketika itu. Iaitu siapa? Abu Salamah. Yang dikatakan Ummu Salamah pada ketika itu, isteri dia menangis setiap hari pergi keluar. Sebab apa? Tak dapat keletahan. Setiap hari keluar pergi padang pasir, menangis. Bila aku boleh berhijrah ni, meninggalkan isteri. Macam kita kan kadang-kadang tinggalkan isteri bekerja 2-3 hari, tinggalkan isteri kerja 2-3 bulan, tapi isteri kita tak menangis lah. Yang menangis ni kita. Isteri kita semua nak rumah. Tapi Ummu Salamah ni dia menangis.
Sehingga kan setiap hari dia menangis kat padang pasir selama setahun. Setahun dia berulang alik kepada pasir menangis. Sehingga kan selepas setahun barulah dibenarkan oleh kaum yang utama untuk berhijrah ke Madinah. Itu salah seorang. Dan juga kalau kita tengok di antara sahabat Nabi yang masyhur, yang dikenali antara pengorbanan apa? Iaitu Suhaib Al-Rumi. Suhaib Al-Rumi, dia ni asal orang Rum. Itu sebab Suhaib Al-Rumi. Kalau tuan-tuan agak-agak nak bagi nama sedap sikit, tuan-tuan tengok kat mana lahir. Kita boleh letak nama. Kan macam biasa kalau orang Banjar, kita letak Al-Banjari. Kalau Al-Kelantan, Al-Kelantani. Kalau Ipohi, Ipohi. Ipohi tak sedap pun, tak sedap lah kan. Kalau Perak, Al-Peraki. Itu orang kata nasab. Dan biasa ulama-ulama memang dia akan guna ni. Macam kalau kita tengok Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu bukan nama sebenarnya, tuan-tuan. Imam Al-Bukhari itu dia asal namanya Al-Bukhara. Al-Bukhara jadi nama Imam Al-Bukhari. Padahal nama dia lain. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan nama dia Syafi'i, nama dia Idris. Sebab apa? Dia menggunakan istilah nasab kepada sama ada tempat kita lahir, sama ada tempat kita belajar lama, ataupun tempat yang kita menetap yang terakhir sekali. Biasanya begitulah. Baik. Biasa kalau kita dengar Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, pernah dengar tak nama dia? Dia asal daripada Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Dengar Kuala Kangsar, Lubuk Merbau kan? Itu Al-Marbawi. Kan ada kamus Al-Marbawi atau Syekh Idris Al-Marbawi. Itu ulama orang Malaysia, tapi dia duduk lama kat Mekah sampai dia boleh dia menulis kitab kamus Idris Al-Marbawi. Itu dia ambil pada Lubuk Merbau. Dia ambil lubuk, kali dia lebih lubuki pula. Jadi Al-Marbawi. Baik. Jadi Suhaib Al-Rumi ni, tuan-tuan, dia asal daripada Rom, dia berhijrah ke Madinah dalam keadaan dia miskin. Dia tak ada apa-apa dan dia masuk Islam atas dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadiannya diringkaskan cerita dengan kehebatannya dan kepandaiannya, dia berniaga kat Madinah sehingga kan dia menjadi jutawan. Siapa? Suhaib Al-Rumi. Tetapi disebabkan desakan, disebabkan nak menyebarkan Islam dan atas arahan baginda, jadi Suhaib Al-Rumi nak berhijrah ke Madinah juga dan nak bawa hartanya sekali-sekali. Tetapi dihalang oleh kafir musyrikin pada ketika itu. Suhaib, hang datang dulu, datang keadaan poket kosong. Datang dalam keadaan seorang-seorang. Kau datang, kami bagikan kerja, kami beli makanan kau, kami bagi kau berniaga, dan sehingga kamu menjadi jutawan. Takkan kau nak tinggalkan kami macam tu saja? Takkan kau nak bawa harta kamu sekali? Baiklah, kalaulah harta yang kamu inginkan, maka aku bagi segala harta yang ada padaku sekarang pada kamu semua. Tinggalkanlah aku seorang-seorang, biar aku berhijrah dia seorang-seorang, walaupun terpaksa meninggalkan harta, tuan-tuan. Tuan-tuan, dikatakan harta Suhaib Al-Rumi pada ketika itu bukan 5,000 yang macam kita kan ada dalam bank account. Kita ni, saya ni mungkin adalah 1,000-2,000 dalam bank account. Itu bukan gaya tu, tuan-tuan. Itu duit kecemasan orang panggil. Tapi Suhaib Al-Rumi jutawan. Apabila dia minta harta, tinggalkan harta, maka aku rela meninggalkan harta. Sebab apa? Atas tuntutan baginda. Untuk apa? Duduk kat Madinah, pergi kat Madinah, walaupun dalam keadaan bukit kosong. Sama juga macam Abdul Rahman bin Auf. Kenapa tak Abdul Rahman bin Auf? Antara salah seorang sahabat yang dijadikan syurga. Jadi jutawan, tuan-tuan, yang pandai berniaga, sahabat yang pandai berniaga. Sampai kan dia datang ke Mekah, tuan-tuan, dalam bukit kosong. Sebab apa? Dia tinggalkan segala hartanya. Hebatnya, Abdul Rahman bin Auf selalu dijadikan panduan sebagai apa? Sebagai orang yang berniaga. Hebatnya dia berniaga, tuan-tuan. Dia berhijrah, dia meninggalkan harta dalam keadaan dia datang sampai Madinah, bukan dia kosong.